Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan inayahnya pada hari ini kita dapat lagi bertemu, khususnya untuk pembelajaran kita dalam bidang fiqh yang dalam pelajaran yang ke-17, iaitu konsep ibadah dan jenis hukum. Dalam pembelajaran ini, diharapkan semua pelajar dapat mencapai dua standard utama yang kita inginkan, iaitu yang pertama, pelajar dapat menjelaskan konsep ibadah dari aspek maksud ibadah itu sendiri, maksud ibadah khusus dan juga ibadah umum. Yang keduanya adalah diharapkan pelajar dapat menjelaskan maksud bagi setiap hukum ini, iaitu hukum wajib, hukum sunat, hukum haram, hukum makruh dan juga hukum haram, berserta dengan contoh-contohnya. Marilah sama-sama kita mendalami lagi ilmu berkaitan dengan ibadah, terutamanya jenis-jenis hukum ini. Baiklah, kita pergi kepada yang pertama, iaitu maksud kepada ibadah itu sendiri. Apakah yang dimaksudkan dengan ibadah? Bila bicarakan tentang maksud, dia ada dua perkara, iaitu maksud dari segi bahasa dan juga maksud dari segi istilah. Ibadah dari segi bahasa bermaksud tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maksud dari segi istilah pula bermaksud semua perkataan dan perbuatan zahir ataupun batin yang disukai dan diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dikatakan sebagai ibadah. Perkara yang disukai, perkara yang diredai oleh Allah, tak kiralah secara zahirnya dikeluarkan oleh kita ataupun yang dalam hati kita, ia dikira ibadat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita membaca dalil daripada surah Az-Zariyat ayat ke-56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Terjemahannya, Allah SWT berkata, dan tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beginilah kita rupanya manusia ini adalah seorang Allah ciptakan untuk menjadi seorang abid, iaitu seorang yang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semata-mata manusia. Dalam ayat ini jelas jin dan juga manusia diciptakan hanyalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Maha suci Allah, Maha besar. Dialah yang mencipta kita. Seterusnya, marilah kita tengok, kita lihat kategori ibadat. Ibadat dibahagikan kepada dua kategori, iaitu yang pertama dipanggil ibadat khusus dan yang kedua adalah ibadat umum. Apa perbezaan antara ibadat khusus dan ibadat umum? Mohon pelajar dapat fokus berkaitan dengan ibadat khusus dan juga ibadat umum. Pastikan anda dapat bezakan antara ibadat ini, ibadat khusus dan juga ibadat umum. Mari kita lihat yang pertama, iaitu ibadat khusus yang ada sebelah kanan kita. Ibadat khusus adalah ibadat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, undang-undang Islam, dari segi cara, rukun dan syaratnya, serta tidak boleh diubah. Cara nak melaksanakannya, rukunnya dan syaratnya ini tidak sama sekali boleh diubah. Dia telah ditetapkan oleh syariat Islam. Contoh, solat, puasa, zakat dan juga haji. Solat contohnya, cara nak laksanakan solat, rukunnya dan syaratnya mestilah berdasarkan yang telah disyariatkan
oleh Islam berdasarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah contohnya ibadat khusus. Mohon para pelajar dapat mengenali ibadat khusus ini dengan lebih jelas, insya-Allah. Baik, kita berpindah kepada kategori yang kedua, iaitu ibadat umum. Apakah itu ibadat umum? Apa bezanya dengan ibadat khusus? Mari kita lihat. Ibadat umum ialah ibadat yang meliputi semua aspek kehidupan kita. Semua perbuatan kita dikira ibadat, ya. Semua aspek kehidupan, sama ada aspek hubungan sesama manusia, perbuatan kita sesama manusia atau dengan makhluk lain yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Inilah yang dipanggil ibadat umum. Perbuatan-perbuatan yang meliputi segala aspek kehidupan kita yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dikira ibadat umum. Contoh-contoh ibadat umum adalah makan, minum, berniaga, bekerja, berlari. Ini adalah contoh kepada ibadat umum. Apa beza dengan ibadat khusus? Ibadat khusus ibadat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Manakala ibadat umum adalah semua perbuatan kita yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Menunjukkan kepada kita bahawa ibadat sebenarnya adalah semua perbuatan kita dikira ibadat. Maka marilah sama-sama kita jaga perbuatan kita, kerana setiap perbuatan, tak kiralah perbuatan itu dalam bentuk harus ataupun sunnah ataupun wajib, haruslah kita laksanakan dengan baik. Manakala perkara yang haram kita jauhi, dan juga perkara makruh sebolehnya kita jauhi dan tidak lakukannya. Baik, sekarang kita berpindah pula kepada jenis-jenis hukum. Ulama fiqh telah membahagikan hukum kepada 5 jenis, iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan juga haram. Marilah kita sama-sama melihat satu persatu maksud bagi hukum-hukum tersebut. Baik, kita lihat yang pertama, hukum wajib. Apakah maksud wajib? Wajib bermaksud mendapat pahala jika dilakukan dan berdosa jika ditinggalkan. Contoh, apa contohnya? Solat fardu, solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isyak. Kelima-lima waktu tersebut kita wajib solat, dan sekiranya kita tinggal, maka berdosa. Itulah yang dimaksudkan dengan wajib. Seterusnya, hukum sunat. Apakah yang dimaksudkan dengan hukum sunat? Iaitu sunat bermaksud mendapat pahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Contoh perkara sunat, apa dia? Puasa sunat hari Isnin dan Khamis. Itu salah satu contoh perkara sunat. Banyak lagi, ya. Baik, kita terus kepada hukum yang ketiga, iaitu hukum harus. Hukum harus bermaksud tidak berdosa jika dilakukan atau ditinggalkan. Dibuat atau ditinggalkan tidak berdosa. Inilah harus. Perbuatan harus ini sangat banyak. Perbuatan dalam kehidupan kita sangat banyak perkara harus. Buat pun tak dapat dosa, laku pun tak buat pun, ditinggalkan pun tak dapat dosa. Namun begitu, kita lihat kepada kunci ilmu yang ada kat sini, semua perbuatan harus, walaupun pada asalnya tidak berdosa, dilakukan atau ditinggalkan, namun begitu, semua perbuatan harus yang diniatkan kerana Allah akan mendapat pahala. Indahnya Islam, benda harus pun dapat pahala sekiranya kita niat kerana Allah SWT. Contoh perkara harus. Makan harus, bukannya wajib kecuali dalam keadaan lapar. Makan, minum, kencing
berak pun dikira perkara harus. Baik, kita berpindah pula kepada hukum makruh. Ini menjadi polemik dalam kalangan kita, terutamanya berkaitan dengan merokok. Ada yang mengatakan bahawa makruh merokok. Tidak, merokok adalah hukumnya adalah haram, yang kita akan lihat sebentar nanti. Okey, perkara makruh. Contoh, saya bagi contoh. Memakan makanan yang berbau sebelum kita solat. Contoh, kita makan petai ataupun bawang sebelum melaksanakan solat. Hukumnya makruh. Ataupun berwuduk dalam keadaan kita berbual-bual mengarahkan. Ini adalah contoh makruh. Apa dia makruh? Mendapat pahala jika ditinggalkan. Maknanya sekiranya kita tinggalkan perkara tadi, kita dapat pahala. Dan tidak berdosa jika dilakukan. Kalau makan tu petai tak dosa. Ya? Tapi kalau ditinggalkan lebih baik. Itulah dikatakan hukum makruh. Dan yang terakhir adalah hukum haram. Apa yang dimaksudkan dengan hukum haram? Hukum haram adalah mendapat pahala jika ditinggalkan dan berdosa jika dilakukan. Banyak perkara haram. Contohlah seperti mencuri. Jika dilakukan, dapat dosa. Jika ditinggalkan, dapat pahala. Inilah contoh-contoh jenis hukum yang dibahagikan oleh ulama fiqh. Yang terakhirnya, mari kita sama-sama untuk mengaplikasi hukum-hukum yang kita pelajari sebentar tadi, terutamanya dalam kehidupan seharian kita. Di sini saya senaraikan beberapa contoh perkara-perkara yang melibatkan dalam kehidupan kita untuk kita sama-sama melihat apakah hukumnya untuk kita aplikasikan dalam kehidupan. Contoh yang pertama, menunaikan solat fardu. Apa hukumnya? Berdasarkan 5 jenis hukum tadi, tolong saya minta pelajar cuba menunaikan solat fardu. Apa hukumnya? Wajib. Betul, wajib hukum. Seterusnya, kita berpindah kepada contoh yang kedua, juga melibatkan dalam kehidupan kita. Makan dan minum. Apa hukum? Harus. Betul, harus. Perbuatan harus. Nama begitu perbuatan harus. Sekiranya kita niat kerana Allah, tetap mendapat pahala. Okay, yang ketiga, berpuasa setiap hari Isnin dan juga hari Khamis. Apa hukumnya? Bagus. Hukum dia sunat, bukan wajib. Wajib merujuk kepada puasa pada bulan Ramadan. Itu juga hukum. Seterusnya, bercucuk tanam. Apa hukum bercucuk tanam? Hukum dia apa? Harus. Bagus. Bercucuk tanam adalah perkara yang diharuskan. Seterusnya, kita lihat kepada makan bawang atau petai sebelum solat. Apa hukumnya? Kita sudah sebut tadi dalam video kita yang sebelum ini. Apa hukumnya? Makruh. Hukumnya adalah makruh. Perkara yang dilakukan sekiranya ditinggalkan dapat pahala, dan jika dilakukan tidak berdosa. Itulah makruh. Lebih baik kita tinggalkanlah. Okey, yang terakhir, berbual-bual ketika berwuduk. Apa hukumnya? Ya, bagus para pelajar sekalian. Hukumnya adalah makruh. Jadi, marilah sama-sama kita tinggalkan perkara makruh untuk kita mendapat lebih banyak pahala. Ini adalah contoh-contoh aplikasi hukum-hukum yang melibatkan dalam kehidupan kita. Banyak lagi, semua perbuatan kita dikira ibadat, yang dikatakan ibadat khusus tadi ataupun ibadat umum. Contoh kat sini, ibadat khusus adalah puasa. Puasa dia memang
ada syarat dia, caranya, rukunnya. Ini dikira sebagai ibadat khusus. Manakala ibadat umum adalah semua perbuatan yang bertepatan dengan syarak dikira sebagai ibadat. Itu ibadat umum. Sekadar itu pelajaran hari ini. Secara kesimpulannya, insya-Allah sekiranya kita bahagi tumpuan, kita dapat menghuraikan, menyatakan maksud ibadat dari segi bahasa, dari segi istilah, dan seterusnya kita dapat mengkategorikan ibadat umum dan ataupun ibadat khusus, dan yang seterusnya kita dapat membezakan antara hukum-hukum yang 5 tadi yang kita sebut, hukum wajib, hukum sunat, hukum harus, hukum makruh dan juga hukum haram. Jadi saya harap pelajar-pelajar dapat memahami dengan baik, dan insya-Allah saya minta pada pelajar untuk melaksanakan tugasan, menyelesaikan tugasan kuis yang berada dalam description video ini pada bawah. Anda klik dan jawab ke semua soalan untuk mendaftar kehadiran anda pada kelas pada hari ini, insya-Allah. Sekadar itu daripada saya. Diharapkan ilmu bermanfaat. Apa yang lemah itu datangnya daripada kelemahan saya sendiri, dan apa yang baik itu daripada Allah SWT. Marilah sama-sama kita menunaikan ibadat kepada Allah SWT dengan penuh keikhlasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.